Assalamualaikum, salam sejahtera, maklumat sahih jenama dipercayai, berita perdana edisi Selasa 2 Mac 2021. Saya Indira Zarohadian dan saya Larendra Fiona bertaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Rentas daerah dibenarkan kecuali di Sabah bermula Jumaat ini. Kompaun RM10,000 hanya untuk kesalahan berulang. Pergerakan rentas daerah dibenarkan di seluruh negara kecuali di negeri Sabah bermula Jumaat ini. Bagaimanapun, pergerakan rentas negeri masih belum dibenarkan bagi membendung penularan pandemik COVID-19 secara berkesan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kerajaan Negeri Sabah meminta untuk mengekalkan sekatan daerah bagi tempoh 2 minggu lagi. Sidang khas juga bersetuju untuk membenarkan pergerakan rentas daerah di seluruh negeri kecuali negeri Sabah, manakala pergerakan rentas negeri masih tidak dibenarkan. Bagi negeri Sabah sebenarnya, Kerajaan Negeri Sabah memohon agar sekatan daerah di Sabah dikekalkan lagi untuk tempoh 2 minggu. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Selangor, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang ditukar kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula 5 Mac sehingga 18 Mac. Manakala PKPB di Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perak kekal sehingga 18 Mac ini. Turut diumumkan PKPB di Melaka, Pahang, Terengganu, Putrajaya dan Labuan ditukar kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 5 Mac hingga 18 Mac. Saudara Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan majlis sosial seperti resepsi perkahwinan, kenduri, doa selamat dan majlis hari jadi kini dibenar diadakan dengan pematuhan prosedur operasi standard. Majlis perkahwinan bagi agama lain juga dibenarkan. Dan majlis perkahwinan dan perkahwinan, pertunangan dan sebagainya yang dibenarkan kepada pasangan beragama Islam juga diperluaskan kepada pasangan beragama lain. Kehadiran ke premis di kawasan PKPB adalah 50% daripada keluasan premis, manakala di kawasan PKPP mengikut keluasan premis yang penting ada penjarakan sosial. Ya. Begitu juga dengan seminar, mesyuarat dan persidangan, bengkel, seminar, kursus, latihan, persidangan, ceramah, mesyuarat, bersemuka, pameran perdagangan dan aktiviti yang berkaitan dengan MIC ataupun MICE ini, meetings, insentif, convention dan exhibition juga dibenarkan. Had kehadiran bagi kawasan PKPB adalah 50%. Dari segi keluasan premis, 50% dari segi keluasan, manakala bagi PKPP adalah mengikut keluasan premis asalkan ada penjarakan sosial. Manakala di kawasan PKPB, aktiviti pelancongan dibenar beroperasi dengan kapasiti 50% kawasan premis, manakala bagi kawasan yang dilaksanakan PKPP adalah mengikut keluasan premis dengan penjarakan fizikal. Sementara itu, bagi sektor industri kreatif, semua acara penggambaran dan persembahan langsung dibenarkan tanpa kehadiran penonton.
Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kerajaan tidak akan sewenang-wenangnya mengenakan denda maksimum RM10,000 kepada rakyat yang ingkar arahan PKP. Malah denda itu boleh dirayu untuk pertimbangan. Sebaliknya, beliau menegaskan denda maksimum tersebut akan dikenakan terhadap kesalahan serius yang dilakukan berulang. Setiap hari ada tangkapan di kelab malam ini. Dan mereka inilah saya kira yang akan mungkin kerana penguatkuasaan oleh polis, bukan oleh kita, mungkin akan dikenakan kompaun yang tinggi kerana kedegilan mereka masih lagi mengunjungi kelab malam yang dianggap sebagai, yang telah pun dijadikan sebagai termasuk di dalam senarai terlarang. Mungkin juga mereka yang diberikan gelang terpaksa tinggal di rumah dan mereka ini dengan gelang-gelang sekali keluar ke pasaraya, keluar ke tempat-tempat awam dan kesannya mungkin boleh menjangkiti orang lain. Kadar kompaun bagi individu ingkar arahan PKP dinaikkan sehingga RM10,000 mengikut Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021 berkuat kuasa 11 Mac. Manakala syarikat atau pertubuhan yang melakukan kesalahan sama boleh dikompaun sehingga maksimum RM50,000. Saudara, kita beralih ke perkembangan semasa situasi COVID-19 di Malaysia. Jumlah kes sembuh hari ini 2,528 mengatasi kes baharu 1,555 sekaligus menurunkan jumlah kes aktif kepada 24,563. 6 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini 1,141. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Saudara, 7 kluster baharu dikenal pasti hari ini melibatkan 4 negeri iaitu Selangor, Johor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. 6 daripadanya berkaitan tempat kerja dan 1 lagi melibatkan kumpulan berisiko tinggi. 3 kluster di Selangor melibatkan Taman Alam Sementar 27 dan Jalan Mawar. 2 kluster di Johor adalah Jalan DPB 6 dan Jalan Cyber 1. Manakala 1 kluster baharu di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan iaitu Persiaran Bayan Indah dan Jalan Bukit Blossoms. Selain itu, terdapat pertambahan 141 kes baharu di 3 kluster sedia ada. Ia membabitkan kluster industri Sungai Gadut 56 kes, kluster Jalan Muhibah 49 kes dan kluster Jalan DPB 6 36 kes. Sehingga kini 663 kluster telah tamat, manakala jumlah kluster yang aktif 489. Seramai 7,000 petugas barisan hadapan dalam kalangan anggota bomba didaftarkan untuk menerima vaksin dalam fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraidah Kamaruddin berkata program vaksinasi itu akan dijalankan secara berperingkat. This Friday, I will start with my bomber team, with me as the first one, and my bomber will follow up. Then we have registered 7,000. We have 14,000 anggota bomber throughout the country, so 7,000 have been registered untuk vaccination as frontliners. Terdahulu, Datuk Zuraidah menyertai sambutan Hari Lanskap Negara 2021 menerusi seminar secara hybrid di Putrajaya. JBPM Terengganu antara agensi barisan hadapan yang mula menerima suntikan vaksin COVID-19 hari ini. Dimulakan dengan pengarah JBPM Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid. Imunisasi ini melibatkan keseluruhan seramai 633 anggota di negeri ini.
Di Melaka, program imunisasi COVID-19 bermula dengan suntikan pertama untuk Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Seramai 1,037 individu menerima suntikan serentak hari ini di 23 pusat pemberian vaksin. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun turut menerima suntikan dos pertama vaksin jenis Pfizer-BioNTech di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Pemberian suntikan vaksin fasa pertama di Negeri Sembilan melibatkan petugas barisan hadapan dianggarkan seramai 21,000 orang. Di Kota Baru, Kelantan pula, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zaini Husin berkata 1,000 petugas barisan hadapan diberi keutamaan untuk menjalani suntikan vaksin secara berperingkat yang bermula hari ini sehingga Khamis. Ia selaras garis panduan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19. Sebenarnya keutamaan kita adalah kepada frontliners. Senarai ini sebenarnya adalah berpandukan kepada garis panduan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin. Jadi sebab itulah mereka yang ada pada petang ini dan juga pagi tadi merupakan mereka yang merupakan frontliners pada petugas-petugas COVID di negeri Kelantan. 400 petugas barisan hadapan menjadi peserta terawal program imunisasi COVID-19. Fasa pertama suntikan tersebut menyasarkan 21,645 petugas terbabit di seluruh negeri ini sehingga akhir April depan. Rasa saya satunya macam kita bersyukurlah, satu bersyukur. Yang keduanya kita nak meyakinkan sebagai ibarat macam uji kaji lah, kita nak meyakinkan orang awam lah yang vaksin ni memberi kesan yang baik lah. Rasa teruja dan rasa beruntung dan berterima kasih di atas terpilih untuk mengambil vaksin pada hari ini. Saya rasa sangat gembira lah kerana ini adalah satu-satunya saranan kerajaan untuk memberi vaksin kepada anggota-anggota kerajaan supaya boleh defend diri kita untuk menjalankan tugas bersama rakyat-rakyat yang dijangkiti COVID-19 lah. Ucapan terima kasih kepada kerajaan kita kerana memberi keutamaan kepada barisan frontliner lah satu. Saya syukurlah. Saya gembira sangat-sangat. Lepas tu saya syukurlah ahli-ahli yang lain-lain pun datang untuk sama-sama mendapatkan suntikan COVID. Terima kasih semua rakyat kita. Rakyat tidak perlu risau jenis vaksin COVID-19 yang mereka bakal dapat. Ini kerana setiap vaksin sama ada keluaran Pfizer-BioNTech, Sinovac atau AstraZeneca dibangunkan bertujuan membina ketahanan badan daripada dijangkiti COVID-19. Jelas Penasihat Khas Sains kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, semua vaksin yang dibeli kerajaan telah melepasi syarat minimum yang ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO iaitu 50% keberkesanan melawan jangkitan COVID-19. Rundingan bagi mendapatkan vaksin COVID-19 telah dilakukan kerajaan sejak April tahun lalu dan diputuskan pada Oktober. Ia meliputi persetujuan ke atas 5 jenis vaksin yang telah melepasi ujian klinikal fasa ketiga. Vaksin Pfizer dan Sinovac masing-masing telah melalui pelbagai siri ujian klinikal di beberapa buah negara dengan keberkesanan 95% dan 92%. Dan melalui ujian percubaan klinikal Pfizer melalui data yang mereka telah berikan, dia menunjukkan bahawa tahap keberkesanannya iaitu 95% tercapai seminggu selepas dos kedua. Ya, jadi apabila kita mendapat dos pertama, badan kita akan mula menghasilkan antibody, tapi ianya tidak tinggi. So tahap maksima yang kita akan capai, kalau contohnya dari vaksin Pfizer adalah 7 hari selepas dos kedua. So daripada kalau dos pertama kita ambil dos kedua, maknanya 28 hari daripada dos pertama. So pada masa itu barulah kita mendapat tahap keberkesanan yang paling tinggi. Selepas vaksin Pfizer-BioNTech diluluskan bahagian regulatori farmasi negara NPRA, 4 vaksin lagi kini menunggu kelulusan. Ujian berdasarkan data ujian klinikal terhadap puluhan ribu sukarelawan di seluruh dunia.
Saudara, Malaysia berada di landasan pemulihan tahun ini didorong program vaksinasi dan pengukuhan ekonomi global. Malah laporan tabung kewangan dunia IMF mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK negara akan meningkat 7% tahun ini. Prestasi itu seiring negara serantau lain antaranya Singapura, Indonesia, Thailand dan Filipina. Apakah prospek pertumbuhan ekonomi negara tahun ini? Wartawan Jelbeta Robert ada perinciannya. 5 pakej rangsangan fiskal diperkenalkan kerajaan sejak bermulanya tempoh pandemik pada tahun lalu, termasuklah peruntukan belanjawan 2021 menjadi pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Menerusi pakej prihatin, penjana, kita prihatin, prihatin PKS tambahan dan terbaharu permai, Malaysia berusaha mengimbangi kesan pandemik ke atas ekonomi dengan pelbagai inisiatif cuba menyelamatkan sektor perniagaan dan menyelamatkan ribuan daripada risiko hilang punca pendapatan. Prestasi positif yang diunjurkan IMF didorong permintaan domestik dan luaran. Namun Badan Kewangan itu tidak menolak kemungkinan kadar pemulihan negara turut dipengaruhi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memberi impak terhadap sektor-sektor utama. Faktor seperti pertumbuhan positif sektor pembuatan, kenaikan harga komoditi minyak mentah dan sawit akan mempercepat fasa pemulihan ekonomi. Namun sektor pembuatan akan kekal memacu pertumbuhan ekonomi negara disebabkan ianya turut menyumbang kepada ekspor, dan kita lihat tahun lepas walaupun negara kita mengalami pengucupan ekonomi tetapi nilai ekspor makin meningkat setiap tahun dan menyebabkan juga ringgit kita mengukuh berbanding US dollar, dan ini saya melihat akan menjadi satu petanda ataupun satu jangkaan untuk negara kita mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun ini. Momentum pertumbuhan negara turut direkodkan menerusi kemasukan pelaburan langsung asing FDI. Menurut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, negara menerima FDI berjumlah 108.2 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga September tahun 2020, peningkatan 5.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Ia didorong langkah kerajaan menawarkan insentif pengecualian cukai sehingga 15 tahun bagi FDI sektor pembuatan baharu dengan modal 300 juta ringgit menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Justru strategi pelaburan baharu terus dirangka untuk menarik pelaburan berimpak tinggi yang mampu memberi nilai tambah dari segi modal insan sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Apa yang kelebihan daripada kita ialah kita mempunyai banyak pekerja rakyat tempatan yang mempunyai kepakaran dari segi kemahiran mereka bentuk enjin, mereka bentuk kereta. Itu mempunyai banyak tenaga-tenaga kerja profesional seperti ini, dan inilah yang harus diberi keutamaan, bukan sahaja menumpukan kepada perkilangan tetapi penyediaan ataupun menyediakan perkhidmatan konsultasi, mereka bentuk enjin dan sebagainya yang boleh digunakan diusahakan bukan sahaja di dalam Malaysia tetapi di peringkat benua Asia dan sebagainya. Firma penarafan Moody's Investor Service menerusi laporan terkininya meletakkan Malaysia pada taraf A3 dengan gambaran stabil. Fitch Ratings pada Januari membuat unjuran jangka sederhana kekal stabil pada penarafan BBB tambah. Penarafan stabil oleh kedua-dua firma global itu mencerminkan pengukuhan fiskal kerajaan yang mampu menampan kesan jangka pendek dan sederhana di sebalik situasi negara berdepan pandemik. Selain tata cara pengendalian krisis COVID-19 yang strategik termasuk bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan, polisi fiskal yang jelas dan inklusif menjadi kunci utama ke arah ekonomi Malaysia kembali bangkit dalam tempoh terdekat. Jabatan Robert, Berita RTM.
Kerajaan Perikatan Nasional disifatkan sangat membantu dan prihatin terhadap nasib rakyat. Menerusi hasil tinjauan orang ramai, kebanyakan rakyat yang ditemui berpuas hati dengan prestasi barisan kepimpinan diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin, terutama dalam mendepani cabaran pandemik COVID-19. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Pengumuman 5 pakej rangsangan ekonomi bernilai 305 bilion ringgit adalah antara pelbagai usaha yang dijalankan bagi membantu rakyat yang terkesan akibat penularan COVID-19. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut antara yang membantu pemain sektor ekonomi untuk kembali bangkit, terutama bagi golongan peniaga kecil. Bagi kami peniaga ni, alhamdulillah banyak insentif yang diberikan. Dan bantuan yang diberikan, syukur alhamdulillah lah. Sepanjang setahun dia menjadi Perdana Menteri, saya puas hati lah. Dapat membantu kami peniaga untuk meningkatkan lagi rezeki kami lah, pendapatan kami. Memang baik juga, okey. Kita orang pun memang dapat bantuan daripada kerajaan BRIN, memang kita terima. Okey, setakat ni memang elok. Memang baik. Alhamdulillah, saya suka banyak bantuan yang telah diberi oleh Tan Sri kepada rakyat. Sangat membantu. Untuk membantu rakyat di semasa PKP, semasa COVID-19 ni. Sangat membantu sangat membantu. Saya berniaga pun alhamdulillah. Baik semua. Selain itu, pemberian subsidi upah, moratorium dan kebenaran pengeluaran wang dari Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP juga amat membantu rakyat secara keseluruhannya. Pemberian bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat diteruskan sehingga penularan COVID-19 benar-benar dapat dikawal. Sekarang ni kita kan hadapi COVID-19, jadi harapan saya boleh lagi kerajaan bagi bantuan yang banyak dari segi untuk kita tampung kos sara hidup, daripada segi untuk perubatan, segala yang rakyat harapkan lah. Ikut saya okey, kalau dia buat dia punya kerja, dia kalau betul tu betul, kita ikut saya lah. Ada orang dia sampai tu bantuan, ada orang tak sampai. Kalau ikut cara betul memang happy lah kita semua. Kira Tan Sri Muhyiddin ikut saya okey. Bagus. Dalam tempoh lebih setahun ini, Kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melalui pelbagai cabaran dan rintangan, terutamanya dalam menangani penularan pandemik COVID-19. Pengumuman pelbagai bantuan, pakej rangsangan ekonomi dan inisiatif-inisiatif lain membuktikan kerajaan ini sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat dan kemakmuran negara secara keseluruhannya. Muhammad Ashraf Ishak, Berita RTM. Kongsi gelap geng 21 tumpas, 10 lelaki ditahan hasil 10 serbuan. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setakat jam 5 petang tadi sudah terdapat 9 daerah yang letakkan di bawah tahap 1, tahap gelombang haba, iaitu tahap berjaga-jaga. Yang mana suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan daerah yang terlibat adalah di jajahan Jeli di negeri Kelantan, begitu juga di daerah Baling di negeri Kedah, di daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Batam Padang dan juga Hilir Perak di negeri Perak, begitu juga di daerah Tangkak di negeri Johor dan akhir sekali di daerah Maran di negeri Pahang, yang mana suhu maksimum boleh mencapai 35 hingga ke 37 darjah Celsius. Dan pada lewat petang tadi,
Alhamdulillah, hujan berserta rebut petir di 1-2 tempat telah berlaku melibatkan beberapa negeri di pantai barat semenanjung Malaysia. Melibatkan di negeri Perak dan juga Selangor, begitu juga di negeri Kedah. Dan insya-Allah diharapkan hujan yang berlaku pada lewat petang tadi dapat menurunkan sedikit suhu yang agak panas di semenanjung Malaysia. Dan pada ketika ini, kelompok awan aktif lebih tertumpu di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Dan walau bagaimanapun, orang ramai masih lagi dinasihatkan supaya bersabar, membanyakkan minum air dan mengurangkan aktiviti luar dan pastinya tidak membuat pembakaran terbuka. Dan berdasarkan paparan Gemar Radar, pada ketika ini hujan berserta rebut petir di satu tempat masih lagi berlaku melibatkan di negeri Perak, di negeri Selangor, dan insya-Allah sebentar lagi hujan berserta petir akan berlaku di negeri Pulau Pinang. Di negeri Glenbook masa kini alhamdulillah dalam keadaan baik, tiada hujan yang berlaku, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke pagi nanti. Bagi negeri Sabah, hujan berserta rebut petir masih lagi berlaku sejak lewat petang tadi yang melibatkan di bahagian pantai barat dan juga di bahagian pedalaman. Hujan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi negeri Sarawak, buat masa kini di kebanyakan bahagian dalam keadaan yang agak mendung. Namun menjelang ke lewat malam nanti, hujan berserta rebut petir dijangkakan akan berlaku di bahagian pedalaman di negeri Sarawak. Berikutan hujan yang berlaku di Kalimantan Indonesia ini akan perlahan-lahan memasuki ke pedalaman di negeri Sarawak. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Dan sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian pada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memberi tumpuan khusus ke arah membangunkan prasarana tanah Rizab Melayu ia bagi memastikan lokasi seperti Kampung Sungai Penchala, Segambut dan Kampung Keramat tidak ketinggalan daripada arus pembangunan di masa hadapan. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, DBKL dan pejabat tanah akan mengkaji semula pendekatan yang digunakan bagi menumpukan aspek pembangunan di kawasan terlibat. Jadi saya nak tengok Sungai Penchala dinaik tarafkan, diperindahkan dan disusun gerai-gerai dengan cara yang teratur, dan pada masa yang sama infrastruktur kerajaan akan memberikan perhatian supaya nilai aset di sini dipertingkatkan. Jadi saya nak semuanya dilihat secara menyeluruh dan pembangunan mesti diseimbangkan dengan apa yang berlaku di sekitar Sungai Penchala. Tapi konsep itu tidak terhad kepada Sungai Penchala saja. Beliau berkata demikian selepas lawatan di tapak Pasar Malam Kampung Sungai Penchala, Ibu Negara pagi tadi. Konsep satu negeri, satu taman persekutuan akan diangkat bagi menjadikan wawasan kerajaan untuk merealisasikan Malaysia negara taman terindah tercapai. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Zuraida Kamarudin berkata, Rantau Abang di Terengganu dan Tuaran di Sabah telah dikenal pasti untuk pembangunan taman persekutuan tahun ini.
Mengambil contoh Taman Persekutuan Bukit Kiara di Kuala Lumpur, beliau berkata sebuah taman persekutuan boleh dianggap sebagai pusat rekreasi bagi penduduk bandar serta pusat pemeliharaan dan pemuliharaan kepelbagaian ekologi dan tempatan. Anggaran belanja bagi membangunkan Taman Persekutuan sekitar 112 juta ringgit, hampir sama seperti Taman Persekutuan Bukit Kiara di Taman Tun Dr. Ismail. Datuk Zuraida bercakap kepada media selepas melancarkan Hari Lanskap Negara 2021 di Putrajaya. Bagi memastikan manfaat sama diperoleh daripada Taman Persekutuan Bukit Kiara turut dapat dinikmati semua, konsep pembangunan Taman Persekutuan yang lain di seluruh negara juga akan mengambil struktur yang serupa dengan Taman Persekutuan Bukit Kiara itu. Ketika ini hanya 75 daripada 155 pihak berkuasa tempatan mempunyai jabatan lanskap yang teratur bagi menguruskan pembangunan taman serta kemudahan rekreasi. 10 lelaki berusia 29 hingga 44 tahun ditahan polis Johor 16 Januari lalu dipercayai terlibat dalam kegiatan gangsterisme dan menganggotai kongsi gelap Geng 21. Tangkapan dilakukan menerusi 8 serbuan di Kluang, Yong Peng dan Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan kes pengedaran dan penyalahgunaan dadah serta kekerasan. Hasil daripada tangkapan 10 ahli kongsi gelap Geng 21 ini, Polis Johor telah berjaya menyelesaikan 14 kes jenayah kekerasan yang melibatkan kes samun berkumpulan dengan mendatangkan cedera parah, pemerasan tapak projek pembinaan, perbuatan jenayah dan mendatangkan kecederaan dengan menggunakan senjata di daerah Kluang dari tahun 2019 hingga 2020. Polis turut merampas 17 telefon bibit, 2 helai baju disyaki berlambang Geng 21 serta 2 pisau lipat. 8 daripada suspek direman mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959 untuk siasatan lanjut. Manakala seorang lagi suspek dituduh mengikut Seksyen 43 Akta Pertubuhan 1966 kerana menyertai kumpulan kongsi gelap. Dalam pada itu, Dato' Ayub memaklumkan Ops Cantas dijalankan Polis Johor pada 2018 hingga 2021 berjaya mengambil tindakan ke atas 29 ahli kongsi gelap mengikut POKA 1959. Antaranya Geng 21, Geng 04, Geng 36, Geng 24, Geng Jit It Hai, Geng Hong Hong San dan Geng Hup Ho Tong. Syarikat pengeluar kertas dan paperboard terbesar Asia, Nine Dragons Paper Holdings Limited, Nine Dragons Paper, menyuarakan komitmen menambah pelaburan 5.4 bilion ringgit di Malaysia. Perdana Menteri berkata ia melibatkan 2 fasiliti perkilangan iaitu ND Paper Malaysia Sdn Bhd di Bentong Pahang dan ND Paper Malaysia Selangor Sdn Bhd di Banting, Selangor. Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkannya menerusi hantaran di Facebook selepas beliau menerima kunjungan delegasi syarikat itu yang diwakili pengerusinya Chung Yan di Kuala Lumpur. Jelas Perdana Menteri, kedua-dua projek berkenaan bakal menjana 2,180 peluang pekerjaan dengan 90% daripadanya rakyat tempatan. Projek di Banting dijadualkan beroperasi pada 2022. Tan Sri Muhyiddin berkata tambahan pelaburan oleh kumpulan Nine Dragons Paper ini menunjukkan keyakinan pelabur asing untuk terus menjadikan Malaysia destinasi pilihan. Beliau turut menegaskan Malaysia amat menyokong perkembangan pelaburan luar dan sentiasa mengalu-alukan kemasukan pelaburan baharu ke dalam negara. Selain itu, pelbagai insentif disediakan bagi menggalakkan lebih banyak pelaburan asing ke Malaysia. Sehingga Disember lepas, sejumlah 572 projek perkilangan dari China bernilai 78.61 bilion ringgit telah diluluskan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia.
Mencari keseimbangan survival ekonomi dan kesihatan awam dalam tempoh pandemik COVID-19 bukan mudah. Lebih-lebih lagi dalam mengurus kewangan negara pada masa sama menjaga keselamatan rakyat. Dan setahun Malaysia prihatin, pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional dilihat berupaya menangani setiap krisis. Laporan Norazila Matsani. Nilai ekspor yang berkembang sehingga 6.6% Januari lepas menyaksikan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK ke arah pemulihan ketara tahun ini. Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA, Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan yakin pakej ransangan ekonomi yang diperkenal berupaya meminimumkan kemelesetan ekonomi Malaysia. Platform e-dagang yang diperkasa juga membolehkan lebih 50% daripada 9,700 sahabat usahawan Terengganu mengembangkan perniagaan konvensional masing-masing kepada perniagaan dalam talian menerusi pelbagai platform digital. Aktiviti perolehan menerusi platform digital ini saya fikir akan terus dirancakkan lagi menerusi munculnya perniagaan baru yang akan melaksanakan urus niaga juga menerusi platform digital. Penggunaan platform digital itu juga menyaksikan setiap perbelanjaan peranti yang diberi pelepasan cukai. Inisiatif jangka pendek seperti ini bagi memastikan pendapatan boleh guna isi rumah masih lagi kekal terkawal. Kemudahan gadget dan kemudahan capaian internet yang mampu milik ini memberi banyak makna terutamanya kepada golongan yang sangat memerlukan, yang sangat kita kata tidak mampu untuk melanggan capaian internet yang mahal ataupun yang premium. Tetapi atas usaha kerajaan yang prihatin untuk memastikan supaya proses pembelajaran itu tetap dapat dilangsung. Bagi pendapat saya, pembelian alat peranti ini seperti telefon dan juga tablet untuk pembelajaran PTPR anak-anak ini sangat membantu dari segi kelangsungan ekonomi juga kepada kerajaan, sekaligus memberi benefit kepada ibu bapa seperti kami untuk anak-anak. Anak kata ramailah mai beli untuk budak-budak belajar sekolah ni belajar online. Lepas tu ramai yang mai borong untuk bagi bantuan ke orang lain. Sehari average ada berapa? 10k berapa? 10k lebih lah. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar menyifatkan kerajaan PN telah melakukan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat. Jadi saya rasa hubungan kaum itu ada keadaan lebih baik. Satu, yang keduanya kita berdepan dengan suasana pandemik. Jadi satu cabaran yang besar kepada Kerajaan Perikatan Nasional Pekat Pusat. Tapi pada saya mereka telah menjalankan tugas yang terbaiklah. Pensyarah Fakulti Sains Sosial UNIZA, Profesor Dr. Muhammad Fazil Ahmad berpandangan insentif yang disalur secara tidak langsung melindungi rakyat daripada melalui kebimbangan berbanding beberapa negara maju yang lain. Ini memberikan kita satu perpaduan. Kalau kita lihat, semua orang kena ikut SOP yang sama. Jadi di situ kita boleh nampak semua orang patuh arahan yang telah diberikan oleh kerajaan. Jadi kepatuhan inilah merupakan satu tonggak utama untuk memastikan semua rakyat Malaysia berasa bersatu hati bagi membendung penularan wabak COVID-19 ini. Pastinya setahun Malaysia prihatin, perancangan kehadapan terus dilaksana bagi memulihkan ekonomi serta kehidupan rakyat pasca COVID-19. Laporan Norazila Muhammad Sani, RTM. Permohonan kemudahan iSinar yang dibuat sebelum 25 Februari akan diberi kelulusan secara berperingkat. Bayaran akan dibuat bermula hari ini. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dalam satu kenyataan menjelaskan ia melibatkan permohonan yang masih menunggu keputusan kelulusan dan yang berstatus tidak lulus sebelum penambahbaikan iSinar tanpa kriteria dibuat. Bagi status permohonan yang masih tiada sebarang perubahan,
kemudahan, semakan boleh dibuat pada hari-hari berikutnya. KWSP berharap pemohon dapat bersabar memandangkan proses meluluskan permohonan masih berjalan. Sementara itu, permohonan baharu kemudahan iSinar tanpa syarat akan dibuka bermula 8 Mac ini kepada semua ahli bawah 55 tahun tertakluk kepada baki di dalam akaun satu ahli. Ini termasuk ahli bukan warga negara Malaysia. Permohonan baharu ini akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja. Selepas tempoh berkenaan, ahli boleh mula menyemak status permohonan dan tarikh bayaran. Bermula 8 Mac juga, ahli akan diberikan kelonggaran untuk membuat pindaan pada butiran permohonan seperti jumlah dipohon, maklumat bank, alamat, nombor telefon serta mod bayaran di laman iSinar online. Jumlah pengeluaran iSinar serta jadual pembayaran maksimum selama 6 bulan akan kekal seperti dimaklumkan sebelum ini. Maklumat lanjut, ahli boleh menghubungi hotline khas iSinar, Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP atau layari laman sesawang tertera. Lembaga Tabung Haji TH mengumumkan agihan keuntungan 3.1% selepas zakat bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. TH dalam satu kenyataan memaklumkan agihan keuntungan tersebut akan disalurkan kepada 9 juta pendeposit melibatkan sejumlah 2.24 bilion ringgit. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, prestasi kewangan TH tahun lalu kekal positif meskipun persekitaran ekonomi negara dan dunia tidak menentu akibat COVID-19. Sebagai institusi yang mengurus hampir 77 bilion ringgit deposit umat Islam di negara ini, TH akan terus memastikan dana tersebut dilabur dengan selamat agar kekal mapan. Jumlah deposit ketika ini mencecah 76.7 bilion ringgit setakat 26 Februari lalu. Ia adalah paras tertinggi dalam sejarah TH sekaligus mencerminkan keyakinan pendeposit terhadap institusi itu kekal utuh. Baik, terima kasih Andy dan juga Fiona. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini berita dinanti peminat bola sepak tempatan. Kelab La Liga Valencia kini berada dalam radar pemilik Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Ia susulan kenyataan Tunku Ismail yang memberi bayangan sedang mempertimbangkan untuk menjadi pemilik kelab dari Spanyol itu. Perkara itu diluahkan oleh Tunku Ismail menerusi laman Instagram miliknya. Dalam hantaran tersebut, Tunku Ismail turut menegaskan sebagai peminat fanatik sukan bola sepak, sudah tentu kejayaan dan mencipta sejarah menjadi motivasi terbaiknya. Malah beliau juga mengakui Valencia memerlukan seseorang yang berpengetahuan tentang bola sepak dan memahami cara menguruskan sebuah kelab besar. Mesej Tunku Ismail itu turut mendapat liputan daripada portal sukan besar di Spanyol dan Eropah iaitu Marca. Valencia yang kini bergelut dengan masalah prestasi dan juga kewangan dimiliki oleh seorang taikun perniagaan dari Singapura, Peter Lim, yang mengambil alih kelab tersebut pada 2014. Bagaimanapun, penyokong Valencia menganggap Lim sebagai presiden yang gagal dan mula melancarkan kempen menyingkirkan beliau. Dalam perkembangan Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2021, Singapura bakal menjadi venue pertandingan buat dua wakil Malaysia, Kedah Darul Aman KDAFC dan Terengganu FCTFC dalam kejohanan tersebut. Perkara itu diumumkan AFC yang memaklumkan dua pasukan berkenaan akan beraksi di peringkat kumpulan pada Jun ini. AFC mengesahkan Singapura dipilih sebagai tuan rumah bagi kumpulan H yang terdiri daripada KDAFC, Lion City Sailors dari Singapura, Saigon FC dari Vietnam dan pemenang perlawanan play-off 2 zon ASEAN. Singapura juga akan menjadi tuan rumah bagi kumpulan I terdiri daripada Geylang International FC dari Singapura, Kelab Filipina Kaya FC Iloy Ilo, TFC dan pemenang di antara wakil Myanmar Shan United FC atau Ayeyawadi United FC. KDAFC menjamin slot otomatik ke Piala AFC tahun ini selepas muncul naib juara Liga Super musim lalu. Manakala TFC pula yang menduduki tangga ketiga Liga Super 2020 mendapat slot di kejohanan itu selepas
selepas pembatalan Piala FA dan Piala Malaysia. AFC juga mendedahkan venue untuk kumpulan G yang juga dalam zon ASEAN akan diputuskan kemudian. Beralih ke saingan MotoGP 2021, pasukan Yamaha Sepang Racing Team SRT kini boleh menarik nafas lega. Ia susulan tindakan pantas pengeluar jentera Yamaha apabila berjaya menyelesaikan masalah teknikal yang membelenggu pasukan itu sejak musim lalu. Prinsipal SRT Datuk Razlan Razali kini positif. Pasukan tersebut mampu mengulangi pencapaian musim lalu apabila menamatkan saingan kelas Premier di tempat kedua keseluruhan. Obviously, they have assured us that the reliability problem will be resolved. So we will definitely not expect any reliability issues this year. So imagine if we manage to go this year without any reliability problems, and considering what we have done last year, 6 wins, I think we can do it again this year. Razlan bagaimanapun menegaskan pasukannya hanya akan dapat menguji jentera tersebut pada sesi ujian rasmi di Qatar Jumaat ini. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan secara dalam talian selepas Majlis Pelancaran Pasukan Yamaha SRT. Perkembangan Liga Hoki Malaysia 2021. 3 pemain pasukan hoki Terengganu THT sebelum ini disahkan positif COVID-19 boleh menyertai kejohanan andai mempunyai surat rasmi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Perkara itu dimaklumkan Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM Datuk Subahan Kamal. Menurut Subahan, surat rasmi berkenaan diperlukan bagi membuktikan bahawa mereka telah bebas daripada wabak berkenaan. They must bring a letter from Kementerian Kesihatan Malaysia. Mungkin MSN boleh bantu dari segi aspek tu. Tapi they need to show us the letter. Tak kira lah Faizal Syari ke, Fitri ke, even top player pun, no, we will not allow. You have to show us the letter. Sebelum ini, 3 pemain THT, Faizal Sa'ari, Shelo Silverius dan Abdul Khalik Hamirin dilapor positif pandemik berkenaan namun tidak menjangkiti pemain dan pegawai lain. Skuad gergasi Pantai Timur itu telah berada di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil sejak 24 Februari lalu. Sementara itu, Konfederasi Hoki Malaysia KHM hari ini secara rasmi mengumumkan Hotel Pullman Kuala Lumpur selaku lokasi penginapan rasmi buat semua pasukan kejohanan Liga Hoki Malaysia MHL 2021. Ini bermakna hotel itu akan digunakan untuk pelaksanaan gelembung penganjuran MHL bagi musim ini. Menurut Presiden KHM Datuk Seri Subahan Kamal, kriteria pemilihan hotel berkenaan termasuk lokasi dan fasiliti yang sempurna dalam masa sama keupayaan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi penganjuran kejohanan. Tambah Subahan, pihaknya amat menitik beratkan soal keselamatan dan keselesaan semua pihak yang terlibat dalam gelembung sukan memandangkan saingan Liga bakal berlangsung selama sebulan. Pada musim ini, 8 pasukan lelaki dan 6 pasukan wanita telah mengesahkan penyertaan bagi kempen Liga yang akan dijalankan secara gelembung atau berpusat. Kejohanan badminton terbuka Switzerland, tumpuan hari pertama kejohanan bakal terarah kepada pasangan beregu campuran negara Chan Peng Soon Goh Liu Ying. Dalam undian kejohanan, menyaksikan wakil Malaysia itu tidak akan berdepan tugas sukar apabila dijadual bertemu lawan bukan pilihan dari Thailand, Nipitpon Puang Puapet, Penyapa Aimsat pada aksi pembuka tirai lewat malam ini. Berdasarkan rekod semasa, Peng Soon Liu Ying berpotensi meraih kemenangan ke atas lawan dari Thailand tersebut. Ia susulan status pilihan pertama yang dimiliki pasangan beregu campuran Malaysia berbanding lawan mereka. Sementara itu, undian lain turut menyaksikan jago perseorangan badminton negara Lee Zijia dijangka berdepan laluan mudah dalam kempen kejohanan di Switzerland. Menerusi undian kejohanan tersebut, Zijia yang juga pilihan kedua kejohanan diundi bertemu pemain ranking ke-18 dunia, Hyo Kwang dari Korea Selatan. Dalam masa sama, undian tersebut turut menyaksikan seorang lagi pemain perseorangan lelaki negara, Liu Darren, berdepan tugas sukar apabila bakal menentang pemain pilihan ke-6 kejohanan dari Thailand, Kantapong Wangcharwen.
Dato' Abdul Halim Kadir dari Singapura akan terus menerajui Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF bagi penggal 2021-2025 selepas diumum menang dalam pemilihan Presiden Badan Induk itu semalam. Abdul Halim dipilih selepas mengetepikan dua calon lain iaitu Presiden Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Seri Ahmad Ismail dan Presiden Persekutuan Sepak Takraw Singapura Muhammad Nasri Harun. Dalam pemilihan tersebut, Ahmad Ismail yang juga bekas Timbalan Presiden ASTAF Penggal 2016-2021 dan Muhammad Nasri gagal meraih sebarang undi bagi jawatan berkenaan. Dua lagi calon dari Malaysia, Abdullah Saleh dan Yusof Ali turut gagal disenaraikan dalam barisan kepimpinan majlis. Abdullah bertanding untuk jawatan Timbalan Presiden manakala Yusof gagal menjadi anggota majlis. Calem Chaiwat Charapon dari Thailand dan Yogender Singh Dahia dari India dipilih sebagai Timbalan Presiden selepas masing-masing memperoleh 30 dan 29 undi menewaskan calon dari Indonesia Asnawi Abdul Rahman dan Abdullah. Seekor anjing peliharaan yang ditugaskan menjaga kedai emas milik tuannya dirakam hanya tidur sepanjang sesi latihan rompakan senjata di Chiang Mai, Thailand. Malah anjing bersama Lucy ini tidak menunjukkan sebarang reaksi. Ia juga dirakam mengabaikan perompak yang menggunakan pistol palsu dalam latihan berkenaan. Pemilik Lucy berkata kejadian itu amat melucukan kerana Lucy lebih pentingkan tidur berbanding nyawa tuannya. Ribuan penduduk di Chengdu, China bergelap gara-gara seorang lelaki melakukan senaman di atas tiang elektrik pada ketinggian 10 meter. Dalam kejadian pada 21 Februari lalu, pihak berkuasa terpaksa memutuskan bekalan elektrik bagi melindungi keselamatan lelaki itu dan penduduk setempat. Dia kemudian ditahan polis. Ramai warganet sependapat keinginan jadi popular menyebabkan manusia semakin tidak waras. Beratus ekor kelawar dijumpai mati di Texas, Amerika Syarikat dipercayai akibat cuaca sejuk melampau yang sedang melanda. Kelawar itu dari spesies tanpa ekor berasal dari Meksiko. Menurut pakar, spesies itu tidak suka suhu sejuk menyebabkannya ia tidak keluar walaupun untuk mencari makanan sehingga mati kelaparan. Banyak yang mati kelawar yang masih muda. Pernah gagal dalam beberapa pertandingan realiti TV tidak mematahkan semangat dan minat mendalam bintang muda Hakim Khan terhadap dunia seni suara. Pemilik nama Muhammad Al-Hakim Khan Farooq Hadi itu menjelaskan minatnya terhadap bidang nyanyian sudah dipupuk sejak usianya 3 tahun lagi. Pernah muncul dengan single berjudul Terus Cuba pada tahun 2018 ketika usianya menjengah 17 tahun dan masih bersekolah. Dengan bakat yang dimiliki dan sokongan keluarganya, beliau kini tampil dengan lagu terbaru berjudul Emoji Hati, ciptaan Syazi Isa dan Raja Muizuddin Shah. Lagu Emoji Hati ni korang boleh faham yang lelaki ni dia macam mengexpress dia punya feelings towards the girl, and tapi perempuan tu macam kejap-kejap ada untuk dia, kejap-kejap tak ada untuk dia. So macam lelaki ni jawapan dia tergantung lah whether perempuan tu betul-betul serius dengan dia atau tidak. Hakim turut berdepan cabaran bagi menghasilkan video muzik lagu ini apabila perlu menyanyi sambil menguasai gerak tari untuk dimuatkan dalam rakaman video tersebut. So waktu dance practice, sebab saya pun tak adalah professional dancer, but saya boleh menari, adalah basic sikit, tapi tak adalah nak digelarkan profesional tu taklah. Tapi alhamdulillah saya dibantu oleh koreografer kita Fariz Azim. Shout out Fariz Azim.
dibantu oleh dia dan saya praktis selama 2 hari dengan dia, dan dia juga banyak membantu dan memberi dorongan kepada saya tentang dance move semua. Selesa dengan muzik berkonsep rancak, Hakim tidak hanya mampu menyanyikan lagu berbahasa Melayu tetapi juga dalam bahasa asing seperti Korea, Hindi dan Inggeris. Emoji hati kini boleh ditonton di semua platform muzik digital sejak dilancarkan 19 Februari lalu menerusi edaran 1711 Music. Baik saudara, berita perdana edisi Selasa 2 Mac 2021 berakhir di sini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang berjalan. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Ya, lindung diri, lindung semua dan terus patuh SOP untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Yang itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.